أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Tazkirah untuk hari yang ke-25 bertajuk Kenapa Zakat dikaitkan dengan fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada pada hari terakhir bulan Ramadan. Selain dari puasa, umat Islam diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah yang merupakan kewajipan ke atas semua orang Islam yang berkemampuan tanpa mengira umur. Bagi kanak-kanak, zakat mereka dibayar oleh ibu bapa dan penjaga mereka. Ibadah ini dapat menyucikan diri dan jiwa dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela, seperti kedekut, hasad dengki, sombong, takabur, mementingkan diri sendiri, cintakan dunia dan sebagainya. Ia juga dapat membentuk akhlak mahmudah, akhlak yang mulia, seperti infak, sedekah, cintakan akhirat, kasih dan simpati terhadap orang yang tidak bernasib baik dan miskin dan sebagainya. Zakat fitrah ialah mengeluarkan kewajipan zakat setelah kewajipan berpuasa berakhir dan tidak lagi berpuasa. Kerana al-fitr membawa maksud berbuka. Dengan kata lain, ibadat zakat yang difardukan selepas selesai ibadah puasa, kewajipan menunaikan zakat fitrah ini bermula pada subuh 1 Syawal hingga solat Aidilfitri. Tetapi dalam masa yang teramat singkat ini, kita sukar untuk mencari asnaf. Maka Islam menggalakkan kita membayar zakat pada bulan Ramadan lagi. Ini cara pembayaran zakat fitrah amat mudah. Kaunter zakat ada di mana-mana, di masjid, di surau, di pejabat zakat, menerusi SMS dan juga secara online. Yang penting pembayar itu berkemampuan untuk membayar sebanyak contohnya RM7 seorang. Memberikan sumbangan kepada fakir dan miskin memang dituntut oleh Islam. Apatah lagi dalam suasana menyambut akhir Ramadan dan Aidilfitri. Kita memberi kepada orang-orang miskin sedikit harta untuk mereka berkongsi kegembiraan pada 1 Syawal. Maka atas dasar itu jugalah Rasulullah SAW sendiri menjadikan Ramadan sebagai medan menyuburkan sedekah. Sehingga digambarkan Nabi memberikan sedekah dengan lebih laju berbanding bulan-bulan yang lain. Lalu Nabi turut berpesan kepada kita dengan sabdanya, afdalus sadaqah fi Ramadan. Maksudnya, sebaik-baik sedekah itu adalah pada bulan Ramadan. Hakikatnya, zakat fitrah adalah satu juzuk daripada kewajipan harta. Ia diwajibkan kepada Muslim sesuai dengan ruh Ramadan yang mewajibkan ibadah puasa. Kerana dengannya akan menjadikan setiap orang tahu erti kesusahan dan penderitaan orang lain yang kurang upaya. Maka memberikan zakat fitrah pada bulan Ramadan ibarat melengkapi sebuah perjalanan dalam menuntasi mujahadah menggapai kasih sayang Allah dan sesama manusia. Ibnu Abbas berkata yang bermaksud, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Maksudnya, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah bagi tujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa daripada perkara buruk yang tidak berfaedah dan sebagai bantuan kepada fakir dan miskin. Ini riwayat
Abu Dawud. Saudara sidang pendengar sekalian, fitrah mempunyai 6 maksud. Pertama, pecah asyaqu. Kedua, menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Itu al-ikhtira' al-ibtida'. Itu Allah menciptakan alam ini tanpa ada panduan daripada mana-mana sampel. Ketiga, naluri al-jibillah wa tabai. Keempat, sistem yang diciptakan oleh Allah. Kejadian al-khalqah. Keenam ialah agama. Kenapa zakat dikaitkan dengan fitrah? Zakat fitrah dibayar selepas orang Islam menunaikan ibadat puasa yang dijanjikan keampunan kepada mereka. Apabila mereka diampunkan, mereka kembali kepada fitrah asal kejadian yang sedia menerima peraturan dan perintah dari Allah. Ini bersesuaian dengan makna fitrah yang keempat, 5 dan 6. Oleh kerana manusia memerlukan kepada makanan, pakaian, perkahwinan dan tempat tinggal, maka orang yang menolak 4 perkara asas ini dianggap perkara bukan manusia yang waras. Kerana fitrah manusia memerlukan kalau ada orang yang menolaknya, kita akan kata orang ini gila, bodoh, bagal dan sebagainya. Kerana ia menolak sesuatu yang menjadi keperluan asasi kepadanya. Begitu juga kalau orang hanyalah gunakan keperluan itu seperti melakukan seks dengan binatang atau seks sesama jantina atau seks melalui dubur, maka kita kata bahawa orang ini melakukan perkara di luar tabi'i. Seperti mana manusia memerlukan kepada makanan, pakaian dan tempat tinggal yang kesemuanya itu merupakan keperluan dan fitrah manusia, manusia juga memerlukan kepada agama bagi mengatur kehidupannya. Islam adalah agama fitrah kerana segala peraturan yang terdapat di dalam Islam semuanya bersesuaian dengan fitrah manusia. Adakah perkara yang Allah perintah ini bertentangan dengan fitrah manusia? Sekiranya ada yang tidak solat, tidak puasa, tidak menutup aurat, menolak hukum Tuhan, bermakna mereka menolak fitrah, bagaikan melakukan perkara luar tabiat. Kadang-kadang manusia pergi ke kawasan gunung dan hutan untuk mencari ketenangan dan rehat dari kesibukan kerja seharian. Di sana terdapat keindahan alam ciptaan Allah yang merupakan kawasan yang tidak disentuh oleh pembangunan dan tangan manusia. Bunyi bising, sesak, pencemaran, berserabut dan sebagainya adalah perkara biasa dalam dunia yang dibangunkan oleh manusia. Apabila Allah jadikan agama untuk manusia, maka boleh memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Bukan sekadar di dunia, malah di akhirat. Islam merupakan agama yang bersifat fitrah kerana Allah meletakkan peraturan di dalam Islam sesuai dengan nature ciptaan manusia. Malangnya ada manusia yang menolak agama, malah menentangnya dan mengatakan agama Islam itu tidak sesuai. Maka mereka beroleh kehidupan yang sempit. Oleh kerana beragama itu merupakan fitrah, maka kepada manusia, carilah agama yang menyokong fitrah manusia untuk menjamin kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailati mimman nazarta ilaih fahrahimtahu wa sami'ta du'aahu fa ajabtahu. Ya Allah, jadikanlah kami pada malam-malam ini terdiri daripada hamba yang Engkau pandang kepadanya sehingga Engkau memberi rahmat kepadanya, dan daripada hamba yang Engkau mendengar doanya sehingga Engkau terima doa. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.